Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah dengan taufik daripada Allah. Kita dapat sambung lagi pada malam ini daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Kita berhentinya sebelum ini pada kalam muhasyi qauluhu wa illa lazima ma taqaddama. Annahu la ta'thira li qudratina fi syai'in min af'alina. Wa illa lazima ma taqaddama. Ini perbahasan berkaitan dengan wahdaniyah fil af'al, iaitu segala perkara, segala yang berlaku, segala perbuatan, semuanya Allah sahaja yang menciptakannya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu wa illa lazima ma taqaddama, jika tidak maka lazim oleh barang yang telah lalu. Apa yang telah lalu? Min tahsilil hasili, daripada tahsilil hasil. Telah menghasilkan perkara yang telah ada, membuat dan mengadakan benda yang telah ada. Kalaulah ada di sana selain daripada Allah sebagai pembuat, sama ada benda itu dah dibuat kemudian dibuat pula oleh yang lain, tahsilul hasil. Au kaunul atharil wahidi atharaini, ataupun keadaan kesan yang satu itu menjadi dua. Kesan satu tapi jadi dua. Jadi juga mustahil. Macam mana hakikat benda yang satu tu dua? Okay. Kaunul atharil wahidi atharaini bi'an. Macam mana? Asalnya ada ba ni, bi'an tak? Bi'an. Ni juga nuskah ni tak jelas sangat ni. Ada bi'an situ Kalau ada nuskah yang jelas lagi tolong komen ya. Bi'an. Taswirnya macam mana? Bi'an atharat fihi, dengan bahawa memberi kesan padanya, pada kesan itu, satu kesan itu al-qudratul hadithatu, oleh kudrat yang baharu, wal qadimatu, dan kudrat yang qadimah, ma'an, sekaligus. Jadi macam mana kalau kudrat yang baru dan kudrat yang qadim memberi kesan sekaligus? Sama ada berlaku tahsilul hasil ataupun kesan yang satu tu jadi dua kesan. Okey. Fa'in athara, maka jika memberi kesan, fihil hadithatu faqat, kalau memberi kesan pada perkara itu oleh kudrat yang baharu saja, lazima ajzul qadimati, maka lazim oleh lemah kudrat yang baharu. Wa huwa yastalzimu, dan itu melazimkan, yastalzimu ajzal hadithati, lemah juga kudrat yang baru. Dah kudrat yang qadim tu lemah, kalau apa yang dibuat kesan itu terhasil dengan kudrat yang hadithah, kudrat yang baru, maka kudrat yang qadim tidak memberi kesan, lemah kudrat qadim. Bila kudrat yang qadim lemah, kudrat yang baru lagilah lemah, sebab dia itu hanya ada kerana dibuat oleh kudrat yang qadim. Yastalzimu ajzal hadithati al-mumathilati, yang menyamainya. Kan kita kata ada kudrat, ada sesuatu selain pada Allah yang boleh buat sebagaimana Tuhan buat.
ada kudrat sebagaimana kudrat Tuhan ada, maka lazim mumasalah. Bila lemah salah satu, lemah juga yang satu lagi. Wa idza ajaza fi hadza al-mumkini, kalaulah lemah pada ini mungkin. Kalaulah kita ambil contoh pada mungkin yang satu, yang kita ulama biasa mencontohkan dengan jauhar al-farq. Jauhar yang paling kecil itu lemah. Kerana apa? Kerana andaian yang kita buat tadi. Ihtimal 1, 2, 3 tadi. Kalaulah wa idza ajaza fi hadzal mumkini fakadha fi sairil mumkinati. Begitulah juga pada sekalian perkara mungkin-mungkin hak lain. Kalau hak satu nak buat pun lemah, hak lain lagi lah lemah. Sama lemah saja. Kenapa? Idla farqa, kerana tak ada beza, semuanya mungkin belaka. Maka kalau lemah buat mana-mana mungkin, mungkin yang lain pun sama juga. Ada kebarangkalian boleh lemah juga. Wa huwa yastalzimu, dan itu melazimkan adama wujudi syai'in minal alami, melazimkan tidak ada sesuatu daripada alam ini. Wa huwa muhalun, dan tidak ada sesuatu daripada alam ini mustahil. Dengan apa? Dengan dalil musyahadah. Okey, jelas. Qauluhu tujidu. Ni mana ni? Dia nak kata sini. Wal i'tiqadu sahihu anna Allah khalaqa lil ibadi qudratan ala af'alihim al-ikhtiyariyah tuqarinuha wa la tu'athiru fiha, wa anna al-mu'aththira huwa Allah wahdahu wal qudratu tujidu al-af'ala al-ikhtiyariyata 'indaha la biha. Dia nak syarahkan ini. Wal qudratu tujidu al-af'ala al-ikhtiyariyata 'indaha la biha. Qauluhu tujidul af'ala al-ikhtiyariyata 'indaha. Kudrat kita itu dia mengadakan perbuatan kita yang ikhtiariyah menyertainya. La biha, bukan kudrat kita itu sebab kepada adanya perkara itu. Bukan dengan kudrat kita berlaku perkara itu, tapi kudrat kita hanya menyertai sekali, dan dia ada sekali pada perbuatan kita yang ikhtiariyah. Okey. Maka fal abdu laisa lahu fi fi'lihi illa mujarradu al-kasbi, maka hamba tidak ada pada perbuatannya itu kecuali semata-mata kasbun, semata-mata usaha. Maka perbuatan kita ikhtiariyah, apa yang ada pada kita yang diberi leluasa dalam kekuasaan kita ialah usaha kita saja. Apa itu usaha? Ini juga penting kena faham ni. Jadi kita ada tak usaha? Adalah usaha. Kalau kita nafi usaha tu sama macam Jabariyah lah. Kalau kita nafikan ada usaha. Jadi ahli sunnah dia mengisbat ada usaha. In. In. Kalau gitu betul lah, in lah. Bukan bi'an lah. In ya, terima kasih. In. Jadi dia kembali au kaunul atharil wahidi atharaini in atharat fihi al-qudratul hadithatu wal qadimatu ma'an. Gitu. Jazakallah khair. Terima kasih Muhammad Syakir. In okey. Banyak sangat yang dalam nuskah Hana ni, banyak sangat yang tak jelas ni. In di sini okey. Okey. Mana tadi? Kita kembali balik. Jadi tidak ada bagi hamba itu pada perbuatannya kecuali mujarradul kasbi, semata-mata usaha. Sekarang ni baru dia bincang apa itu usaha. Wa huwa al-kasbu muqaranatu qudratihil hadithati lil fi'li. Bermula kasbun itu ialah penyertaan atau menyertai oleh kudratnya hamba yang baharu. Kudrat hamba yang baharu itu menyertai lil fi'li, bagi perbuatan. Penyertaan kudrat hamba bagi perbuatan ikhtiariyah itu kita namakan usaha.
Ikut turut, menyertai tu. Itu dipanggil kasbun. Ini sekarang ni dibicarakan tentang apakah hakikat kasbun di sisi ulama ahli kalam. Kal harakati, seperti harakati, seperti gerak. Wa in syi'ta, dan jika kamu nak. Kulta, kamu boleh kata juga, ni ta'rif lain bagi al-kasbu. Apa ta'rif lain? Huwa ta'alluqu qudratihil hadithati bil fi'li, iaitu ta'alluq kudrat hamba yang baharu dengan perbuatan. Boleh tak? Sini dia takbir dengan ta'alluq. Sini dia takbir dengan ta'alluq. Tadi dia takbir dengan muqaranah, penyertaan. Nampak? Ta'alluq kudrat hamba yang baharu dengan perbuatan. Wa kullun, dan setiap minal muqaranati, daripada muqaranah, wa ta'alluqi, dan ta'alluq itu amrun i'tibariyun, dia amrun i'tibari. Jadi ta'alluq ataupun muqaranah itu bukan benda yang ada, benda yang hanya reti, benda yang hanya kita reti dan faham saja. Penyertaan tu benda tak, bukan benda yang ada. Ta'alluq tu pun bukan benda ada, dia termasuk dalam kategori amrun i'tibari saja. Maka bila begitu, la yuqalu, maka tidak boleh dikatakan innahu makhluqun lillah. Kita tak boleh kata dia makhluk Tuhan, sebab bukan Tuhan buat je. Sebab dia benda tak ada. Nampak? Jadi sah tak kita nisbahkan kasbun bagi hamba? Sahlah kita nisbahkan kasbun bagi hamba. Nampak? Kerana kasbun bagi hamba itu bukan makhluk. Sebab apa? Sebab dia benda yang tak ada. Faham tak? Nampak? Jadi kerana dia amrun i'tibari, la yuqalu innahu makhluqun lillahi ta'ala, maka tidak dikatakan kasbun itu makhluk Tuhan. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu sebutnya. Jadi orang kata kasbun tu Tuhan buat juga. Orang kata kasbun itu Tuhan buat juga. Macam mana tu? Nak kata salah betul-betul tidaklah. Sebab kerana boleh kita katakan maksud, kita kata maksud bahawa kasbun itu iaitu apa yang ada daripada kudrat makhluk dan juga perbuatan. Sebab sesuatu fa'il kan, dari segi ini teori je ni. Sekarang ni ulama bila nak terang ini supaya tidak terjatuh sama ada pada Jabariyah atau Qadariyah, ulama ahli sunnah cuba menerangkan akidah ahli sunnah dan meletakkan dan menjelaskan fahaman akidah itu dalam bentuk teori. Jadi apabila berlaku satu fa'il, ada di sana penyertaan dengan kudrah hadithah. Kudrah hadithah yang menyertai fa'il. Sekarang ni fa'il ni dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala buat. Buat dengan kudratnya yang qadim lah. Jadi hasil perbuatan itu, fa'il itu berlaku semata-mata Tuhan yang buat. Kudrat hadisah ini daripada hamba hanya menyertai. Penyertaan ini kita namakan sebagai kasbun. Sama ada dia itu muqaranah atau kita kata ta'alluq. Muqaranah atau ta'alluq. Nampak? Bila begitu, muqaranah dan ta'alluq ni ada tak? Isunya muqaranah ta'alluq ni ada tak? Jawapan dia bukan benda yang ada. Sebab apa? Sebab dia amrun i'tibari. Maka bukan Tuhan buat lah. Dia tidak masuk daripada makhluk. Benda kerana dia tak ada. Dia sekadar reti dan faham daripada apa yang ada. Yang ada ni je. Yang ada ialah ni ada. Ni ada. Jadi kalau kita telitikan perkataan kasbun itu Tuhan buat juga, dari aspek kasbun itu hakikatnya amrun i'tibari, kerana dia merujuk kepada muqaranah atau ta'alluq, tak kena. Kasbun pun Tuhan buat. Dah orang cakap gitu, ramai cakap itu. Jadi kita kena ihtimal lah.
Sebab yang cakap tu atas dasar kita anggaplah mungkin tidak merujuk kepada benda itu, dan kerana kasbun juga kadang-kadang kerana ta'alluq ini dia ada kait antara apa? Dia ada berkait antara ni kudrat hadisah dengan fi'il. Dia ada kait dengan dua-dua ni kan. Maka mungkinlah orang yang kata itu bermaksudkan Tuhan buat kudrat pada hamba. Sebab kudrat pada hamba memang sahih, Allah yang buat. Dan perbuatan yang berlaku itu memang sahih, perbuatan tu Tuhan saja yang buat. Maka kerana alaqah yang berkaitan, orang kadang-kadang sebutlah kasbun itu Tuhan buat juga, kerana melihatkan apa yang berlaku antara kudrat hadisah dan juga fi'il itu semua datang pada Allah. Tapi kalau kita lihat secara terperinci dan telitinya, kasbun itu kita tak boleh nak kata makhluk Tuhan, sebab dia tak ada. Apa? Atas dasar bahawa amrul i'tibari tu bukan benda yang tak bertakluk dengan kudrat Tuhan juga. Kita pernah baca dalam Hasyiah Al-Baijuri ta'liq Syekh Al-Ambabi tak silapnya. Dalam masalah ini juga sebenarnya ada khilaf lah, adakah bertakluk kudrat dengan amrul i'tibari, tapi kebanyakan kaul yang ramai ni mengatakan bahawa hanya bertakluk dengan benda maujud lah benda yang maujud. Amrul i'tibari sebab dia tak ada, maka macam mana bertakluk kudrat dengan benda yang tak ada? Faham situ tak? Sebab ramailah mungkin kerana tidak jelas isu ni, sampai tuduh orang hok kata sebagaimana kalam Syekh Syarqawi ni, kalau ikut daripada apa yang kita faham tu, kalam Syekh Syarqawi ni bukan ahli sunnah lagi kata. Jadi dalam bab ini kita kena berlapang dada dan kena teliti baca dengan tama'un, dengan perhati elok-elok. Supaya janganlah kita rasa kita saja yang faham kitab, orang lain tak faham. Rupanya buat kita fahaman kita tu tak kena. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Okey. Jadi nampak sini dia kata wa ta'alluqu amrun i'tibariyun la yuqalu innahu makhluqun lillahi ta'ala kama taqaddam. Wa innama dah bila begitu, bila semua perkara itu perbuatan kita itu Tuhan buat, macam mana kena hukuman? Wa innama ukhidha, hanya senya diambil balas, bil qatli, dengan sebab bunuh, waktu dan dikisas. Kenapa orang dihukum balas bunuh dan dikisas? Minhu, daripada sebab bunuh tadi, diambil jenayah dengan sebab bunuh dan dikisah. Minhu ma'a anna zuhuqar ruhi wal hal, ma'a anna zuhuqar ruhi wal hal, keluarnya roh itu laisa maksuban lahu bal hal wal hal, keluarnya roh itu bukan diusahakan bagi seorang hamba. Dia datang iskal. Dah kalau kita kata segala perbuatan itu Tuhan buat, hatta kita usaha kita pun tidak memberi kesan, tidak memberi bekah, kenapa kita seseorang yang membunuh itu dikira kesalahan dan dikisas? Walhal keluar roh itu bukan perkara yang diusahakan oleh seorang, bukan dalam kasbun amdi. Kenapa kira gitu? Nampak tak? Kalau ada kasbun di sisi hamba tu boleh tahan lah. Tapi pada keluar roh itu, adakah keluar roh itu usaha seorang? Seorang tidak mengusahakan keluar roh. Seorang tu bunuh. Keluar roh itu Tuhan buat. Okey. Jadi, macam mana itu? Ma'a anna zuhuqar ruhi laisa maksuban lahu, bal al-maksubu lahu al-harakatu faqat. Bahkan yang disandarkan, yang diusahakan bagi seseorang itu ialah gerak sahaja, pergerakan dia. Dia ambil pisau, benda tajam, dia bunuh. Dia tembak pistol. Dia guna pedang. Jadi benda yang dinisbahkan kepadanya ialah gerak saja, bukan keluar roh. Tapi kenapa dikisah juga? Kenapa? Li'anna zuhuqar ruhi, kerana keluar roh itu nasyi'un, lahir, berlaku,
Lahir an tilkal harakati, daripada demikian gerak. Kerana keluar roh itu hasilnya daripada pergerakan yang dibuat oleh pembunuh itulah. Sama ada dengan pistol tembak atau dengan benda tajam. Keluar roh itu nasyiun, lahir dan terbit daripada perbuatan itu. Wa athara laha, dan dia anna zuhuqar ruh nasyiun an tilkal harakati wa zuhuqar ruh wa atharun nasyiun an tilkal harakati wa atharun, gitu. Ai wa tilka wa anna zuhuqar ruhi atharun laha, gitu. Atharun ni atau pada mana? Atau pada nasyiun. Nasyiun, zuhuqar ruhi nasyiun an tilkal harakati wa atharun, dan dia menjadi kesan laha ai lil harakati, dia kesan kepada harakah itu. Fahuwa, maka seseorang itu nasyiun, dialah yang menyebabkan, yang melahirkan, yang menjadikan an maksubihi, daripada perkara yang dalam kemampuannya, benda yang diusahakan. Mana? Fahuwa fahuwa zuhuqur ruh. Fahuwa zuhuqur ruh itu nasyiun an maksubihi. Fahuwa ay zuhuqur ruhi, dan keluar nyawa itu nasyiun, hasil dia an maksubihi, daripada perkara yang diusahakan oleh seseorang. Orang tadi usaha bunuh, usaha tembak, usaha tikam, maka usaha itulah menyebabkan keluar roh. Maka keluar roh itu terhasil daripada usahanya. Okey, nampak? Habis. Wa kama ta'allaqat qudratul abdi, sebagaimana bertakluk oleh kudrat hamba bil fi'li, dengan perbuatan, kasban, secara usaha, kadzalika ta'allaqat, demikianlah juga bertakluk bihi kudratullahi ta'ala, bertakluklah kudrat Tuhan, sebagaimana kudrat hamba tu bertakluk dengan sesuatu perbuatan secara kasban, secara usaha, maka dengan begitulah juga bertakluk kudrat Allah Ta'ala khalqan, dari segi penciptaan. Cara tulis ni. Okay. Kudrat kita bertakluk, kudrat hadisah, kudrat hamba bertakluk dengan perbuatan dari segi dia itu usaha, kasbun. Apa? Dia itu kasbun. Dia itu kasbun. Dan dia bertakluk dengan kudrat Allah dari segi apa? Khalqun, dari segi penciptaan. Kudrat Tuhan bertakluk dengan perbuatan tu dari segi penciptaan. Allah mencipta. Kudrat hamba bertakluk dengan perbuatan dari segi usaha. Fal khalqu, maka penciptaan itu ta'alluqu kudratihi ta'ala bil fi'li, maka khalqun itu, al khalqu ialah ta'alluqu kudratihi, ta'alluq kudrat Tuhan bil fi'li, dengan perbuatan. Wal kasbu, manakala usaha pula ialah ta'alluqu kudratil abdi al hadithati, ialah ta'alluq kudrat hamba yang baru bil fi'li, dengan perbuatan. Au muqaranatuha, ataupun penyertaan kudrat hamba bagi fi'il ala ma marra, mengikut apa yang telah lalu perbincangan. Wa yutlaqu kullun, dan diitlaqkan setiap minal kasbi wal khalqi, setiap daripada usaha dan penciptaan itu, alal maksubi, atas perkara yang diusahakan, wal makhluki, dan juga perkara yang dicipta. Jadi kasbun dan juga khalqun itu diitlaqkan pada benda yang diusaha dan dicipta. Wa huwa nafsu al-harakati, dan dia itu diri gerak majazan, diitlaq atas dasar majaz. Maknanya gerak kita tu
Itu fa'il, al-harakah yang berlaku itu kita panggil sebagai fa'il lah. Ni fa'il ni. Fa'il yang berlaku, harakah itu kita panggil usaha. Harakah juga kita panggil dia itu ciptaan Tuhan. Jadi harakah kita ni kita panggil usaha kita. Harakah kita juga kita panggil sebagai apa? Sebagai khalqullah. Makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Secara majas. Nampak tak? Panggil secara majas. Min itlaqil masdar, daripada mengitlaqkan, min itlaqil masdari ala ismi maf'uli, atas isim maf'ul. Guana ni. Sekarang ni nampak tak ni? Kasbun sirah dia apa? Kasaba yaksibu kasban. Khalaqa yakhluqu khalqan. Jadi kasaba yaksibu kasban, dia ni masdar. Ini sirah isim masdar. Okey, harakah ni dia itu apa? Dia itu kesan daripada usaha. Kita panggil apa? Kita panggil mak. Harakah ni kita panggil apa? Harakah kita panggil sebagai maksud. Dari segi dia aspek usaha hamba. Dan harakah dipanggil sebagai makhluk dari aspek dia ciptaan Tuhan. Jadi kita mengitlaqkan kasbun yang mana masdar. Khalqun juga masdar. Kita itlaqkan masdar kepada diri perbuatan tu, orang panggil apa? Itlaq majas. Nampak? Itlaq majas. Padahal dia masdar. Itlaq majas min itlaqis al-masdari, daripada mengitlaqkan lafaz masdar ala ismil maf'ul, atas isim maf'ul. Jadi kasbun bermakna maksub. Khalqun bermakna makhluk. Okey, habis. Jelas ni? Jadi itulah dia pandangan ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan usaha hamba. Jadi kena perhatilah dalam masalah ni dah. Kita dengarlah berapa yang mengatakan bahawa ahli sunnah wal jamaah mengatakan kita akidah kita Allah lah yang mencipta perbuatan kita. Dan kita diberi usaha, tapi hakikatnya usaha kita tu tak ada. Jadi dalam, kalau kita perhati kalam gitu, berlaku tanakut yang jelas lah. Hakikatnya sebenarnya tak ada usaha juga. Macam mana tu? Tadi ada usaha. Ada usaha katanya kerana Tuhan sebut. Tiba-tiba kita hakikatnya tak ada usaha. Kerana apa tak ada usaha? Kerana hakikatnya segala perkara Tuhan buat. Betul lah, segala perkara Tuhan buat. Tapi bila kita dalam masa yang sama kita nafi pula usaha tu, jadi apakah makna pada kalam kita? Hamba mempunyai usaha tapi hakikatnya tak ada. Jadi masalahnya bukan pada masalah usaha kita tu hakikat tak ada ataupun majaz saja ke atau apa. Makna isu sebenarnya apa itu kasbun? Apa itu hakikat kasbun? Sebab itu musannaf sini dia tak bawa macam pemahaman gitu. Dia menerangkan kasbun tu apa. Kasbun ni ta'alluq muqaranah, benda hak tak ada. Jadi kita sendiri pun ada diberi kepada kita, disandar kepada kita kasbun. Atas dasar apa? Atas dasar penyertaan itu. Dan juga ta'alluq tersebut muqaranah dengan ta'alluq. Nampak tak? Jadi kalau kita nafikan usaha tersebut, kita nafikan muqaranah dan ta'alluq tersebut, maknanya kita samalah macam Jabariyah. Sama macam Jabariyah. Cuma kita cakap tu, kita panggil cakap berlaku tanakut dalam percakapan. Okay. Lihatlah kepada mana-mana kitab yang membicarakan masalah ini. Cuba tengok. Adakah lafaz sedemikian warid daripada ulama ahli sunnah bahawa usaha kita itu majaz sahaja? Tak ada sebenarnya, usaha kita tak ada sebenarnya. Dia itu hanya majaz sahaja. Sebut mulut tapi sebenarnya tak ada. Jadi Tuhan memberi kepada kita, Tuhan menyatakan benda yang hakikat tak ada lah. Jadi banyak benda yang fasad, yang natijah daripada kalam sebegini. Habis. Ini pun perbincangan daripada di kalangan ahli ilmu lah. Kalau bawa kepada orang awam pun payah juga nak faham. Tapi kepada tulabul ilmi, para asatizah, kena ambil perhatian banyak. Habis.
Wahtajja dan membuat hujah al-mu'tazilatu oleh mu'tazilah ala kaunil abdi atas keadaan hamba itu mu'athiran bi qudratihi, hamba keadaan hamba itu yang memberi kesan dengan kudratnya. Mu'tazilah i'tiqad hamba yang memberi kesan dengan kudratnya. Apa hujah dia? Hujah wahtaja mu'tazilatu bi annahu, dengan bahawa sesungguhnya law lam yakun li qudratihi ta'thirun fi fi'lihi, jikalah tidak ada bagi kudrat hamba kesan pada perbuatannya, lama jawab kepada law, lama sahha an yuthaba, nescaya tidak sah dan tidak patut diberi dia tu didapat pahala, diberi balasan, au yu'aqaba, lama sahha an yuthaba au yu'aqaba, nescaya tidak sah diberi pahala, diberi balasan baik ataupun diazab, diseksa, kalaulah perbuatan hamba tu tak ada kesan. Kalau tak ada kesan, kenapa nak balas dia dengan pahala ataupun balas dia dengan seksaan, dengan dosa? Tak munasabah. Ala ghairi, atas selain fi'li, atas selain perbuatannya. Kenapa nak dibalas atas selain perbuatannya? Kama, sebagaimana la yuthabu. Nampak? Jadi ini hujah Mu'tazilah ni. Mu'tazilah kata, kalaulah kudrat hamba tu tak ada kesan, makna bukan dia yang buat pada hakikat, kenapa dia dibalas, diberi pahala ataupun dikenakan seksaan? Kenapa? Dia tak munasabah lah begitu. Tidak ada keadilan tu. Sebab itu mereka gelarkan mereka ahlut tauhid wal adli. Mereka yang mentauhidkan Tuhan dan menegakkan adil. Mereka membawakan dasar keadilan. Adil lah maknanya kata. Jadi begitu, mereka kata bahawa kudrat hamba tu ada juga kesan. Ni Mu'tazilah lah ni. Bukan orang kita faham, cuma bawa hujah dia. Macam mana kita nak tahu pemahaman dia dulu, kemudian apa hujah untuk menolak pandangan Mu'tazilah ni. Okay. Sebagaimana seseorang itu tidak dibalas di atas bukan perbuatannya. Kama la yuthabu wa la yu'aqabu ala kaunihi ala kaunihi mathalan. Apa lah tu? Berapa orang ada ni? Sebagaimana tidak diberi pahala dan tidak diseksa atas kaunihi mathalan, keadaannya sebagai contoh. Nampak tak situ? Masalah ni jadi apa? Masalah ni jadi apa? Nak kabur apa situ? Dah sedap, patut kena tanya secara live tak? Masalah tu jadi apa? Tak tahu siapa ada. Sini je lama juga ni kita berhenti sini ni. Sebab apa? Sebab ayat ni nampak macam macam ada yang kurang situ. Tapi bila tengok lama-lama, cukup dah sebenarnya. Mafhum dah, tapi kita baca dan juga kena i'rab dan juga baca dengan kena. Ala kaunihi mathalan. Masalah tu i'rab apa? Tak ada orang nak komen. Benar dulu sikit. Bismillah. Tak, kita jawab lah. Okey. Dia kata sebagaimana tidak diberi la yuthab wa la yu'aqabu, tidak dibalas baik ataupun diseksa, ala kaunihi, tidak diseksa atas apa? Atas keadaan seseorang. Dia ni Zaid, dia ni gini, dia ni gini. Masalah tu ai umathiluhu masalah. Jadi masalah ni bukan khabar kaun. Belum baca tu apa macam khabar kaunuhu. Kaunuhu masalah. Ataupun masalah lain kaunuhu tak ada khabar. Tak. Ala kaunihi ala kainunatihi.
atas kejadian seseorang. Jadi kaunihi itu ialah bimakna khalqihi. Sebagaimana seseorang itu tidak diberi pahala atau dosa di atas ala kaunihi ay ala khalqihi, atas penciptaannya. Jadi kaun dengan makna kainunah, dengan makna keadaan seorang tu. Kita jadi gini, besar kita gini, rupa kita gini, rambut kita gini, boleh dosa pahala tak? Tak boleh dosa pahala sebab bukan usaha kita. Tuhan buat gitu dah. Jadi patutkah diberi pahala? Oh ni masuk neraka bab apa? Mungkin uduh. Muka uduh masuk neraka. Oh bukan. Tak ada. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Kau tak tengok pada rupa dan badan kamu. Oh ni nak masuk syurga buat apa? Buat comel. Oh, bukan gitu. Jadi seorang tu tidak diberi. Dia dapat pahala lebih buat apa? Handsome dia. Boleh pahala. Tak ada gitu. La yusabu wa la yu'aqabu ala kaunihi ay ala khalqihi. Kejadian dia. Masalan, ay umathiluhu masalan. Sebagai contohnya, adakah kita dapat pahala atau dapat dosa di atas penciptaan kejadian kita? Tak ada. Itu hujah Mu'tazilah. Jadi, kalau perbuatan kita bukan kita yang membuat atau menjadikannya, patutkah kita dapat pahala atau dosa? Lagi, walama sahha an yumdaha aw yudhamma, nescaya tidak sahlah bahawa dipuji atau dikeji. Lagi pula, kalau itu bukan perbuatan kita, mana sah untuk orang puji ataupun keji kita? Tak patut kita dipuji atau dikeji sebab bukan perbuatan yang datang daripada kita. Lama sahha an yumdaha aw yudhamma ala dhalikal fi'li, atas perbuatan itu, li'annahu, kerana sesungguhnya laisa fi'lahu, itu bukan perbuatannya. Wa yalzamu, dan lazimlah, an yakuna lil ibadi, bahawa ada bagi hamba-hamba itu, an yakuna lil ibadi hujjatun fil akhirah, maka boleh akan jadilah kepada hamba itu boleh berhujah di akhirat nanti, ala Allah, di atas Tuhan. Jadi kita boleh berhujah depan Tuhan. Ya Allah, kenapa kamu seksa aku padahal bukan aku buat maksiat ni? Kalaulah kita tidak, perbuatan kita tu bukan yang menjadikan perkara tersebut, kekudrat kita bukan yang menjadikan perbuatan tu, nescaya boleh kita berhujah depan Tuhan. Padahal Tuhan kata waqad qala ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun, supaya tidak adalah bagi manusia di atas Tuhan itu hujjah ba'da rusul, setelah diutuskan rasul. Supaya orang tak boleh berhujah lagi setelah Allah Ta'ala utus rasul, tak boleh nak hujah dengan apa-apa hujah. Sebab rasul dah beri peringatan dah. Tiba-tiba perbuatan kita tidak memberi kesan, dah itu boleh hujah, padahal Tuhan kata tak boleh berhujah dah lepas Tuhan turun rasul. Itu hujah Mu'tazilah. Wa ajaba ahlus sunnati, dan telah menjawab ulama kita ahli sunnah. Mujur ulama kita tolong jawab. Tak, kalau nak lock ke kita fikir sendiri payah juga, bohong juga nak fikir. Ulama kita ahli sunnah tolong siap jawapan. Jadi kita belajar ni tujuan nak tahu lah. Ilmu yang mereka gali-gali, yang mereka cedok, mereka cari tu senang. Dah siap depan kita, cuma perlu usaha sikit lah untuk faham tu. Wa ajaba ahlus sunnati bi anna Allah yaf'alu ma yasha' la yus'alu amma yaf'al, bahawa sesungguhnya Allah yaf'alu ma yasha', dialah yang buat apa yang dia nak, la yus'alu amma yaf'al, tidak boleh ditanya tentang apa yang dia buat. Tuhan kita tak boleh nak tanya dia buat apa, kerana dia yang memiliki segala perkara dan dia membuat apa yang dia hendak. Wathawabu bimahdi fadlihi, maka pahala itu dengan semata-mata kemurahan Tuhan. Wal iqabu, dan seksaan itu bimahdi adlihi, dengan semata-mata adil Tuhan. Kita berhenti sekejap untuk jawab azan.
La ilaha Allahumma salli ala Muhammad Allahumma rabb salatu wa syaraf. Okay, kita sambung balik tadi. Kat mana tadi? Jadi wathawabu bimahdhi fadlihi. Pahala itu, balasan baik itu dengan semata-mata kemurahan Tuhan. Wal iqabu bimahdhi adlihi, dan siksaan itu, balasan amalan buruk itu Tuhan balas dia, Tuhan seksa dia dengan semata-mata adil Tuhan. Faja'ala, maka Tuhan jadikan faja'alal af'ala, maka Allah Ta'ala menjadikan perbuatan-perbuatan itu amaratan syar'iyatan, akan sebagai tanda pada syarak. Tanda pada syarak ala thawabi awil iqabi, atas pahala ataupun seksaan. Jadi dari segi balasan tu Tuhan beri atas murah Tuhan. Kalau balasan baik, kalau jahat, perbuatan jahat, Tuhan seksa atas adil Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan yang kita buat itu ialah tanda pada syariat, tanda pada syarak. Jadi tanda kat mana tu? Tanda bahawa kalau seseorang itu buat amalan baik, maka Allah nak beri kepada dia pahala. Orang itu buat perbuatan jahat, maka Allah nak beri kepadanya seksaan. Jadi perbuatan-perbuatan kita ialah tanda yang Tuhan jadikan untuk menentukan orang ini berhak dapat balasan baik ke atau berhak dapat balasan buruk. Jadi perbuatan itu semata-mata amaratan ala thawabi awil iqab. Wa kullun muyassarun, maka setiap seorang wa kullu ahadin, setiap seseorang itu muyassarun lima khuliqalahu, dipermudahkan untuk apa dia diciptakan. Setiap seorang masing-masing Allah Ta'ala mudahkan jalan kepada mana dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk jadi ahlus sa'adah, orang yang mendapat kebahagiaan, maka perkara-perkara baik mudah baginya. Tuhan akan mudahkan baginya buat perkara baik. Kalau Tuhan tentukan seorang itu dari kalangan ahlus syaqawah wal'iyadzubillah, nas'alullah salamah, orang tu Tuhan tentukan daripada ahli syaqawah yang mendapat kerugian dan juga mendapat seksaan, orang yang celaka ni, maka dipermudahkan kepadanya amalan-amalan jahat. Jadi amalan-amalan tu sebenarnya ialah tanda saja kepada apa yang dia akan dapat. Okey. Dan bila begitu, kita perlu serah kepada Tuhan, tak perlu buat amal. Itu salah faham yang lain. Siapa kata tak perlu beramal dan kena serah? Kerana setiap seorang tidak tahu dia itu duduk di ahli mana.
dia itu di kumpulan manakah dia. Maka setiap seorang perlu menumpukan dan berusaha untuk menjadikan dia melakukan perkara-perkara baik. Supaya bila dia buat perkara baik, moga-moga perkara baik itu tanda bahawa dia di kalangan orang yang bahagia. Dan dia perlu menjauhkan daripada perkara-perkara maksiat dan perkara dosa, perkara jahat. Moga-moga dengan dia menjauhi daripada perkara yang Tuhan murka itu, dia tak termasuk di kalangan orang yang celaka dan orang yang mendapat seksa. Begitulah. Jadi tidak boleh seseorang itu berhujah dengan hujah bahawa kalau dah perkara itu Tuhan yang buat dan masing-masing dipermudahkan, maka tak perlu usaha kita. Tak perlu usaha. Jadi buat mana? Tak payah buat apa-apa. Jadi tak payah buat apa-apa tu, sahihlah kamu ni orang yang nak cari celaka Tuhan panggil. Nak cari celaka Tuhan. Padahal boleh saja orang tu berusaha buat baik. Kerana dia diberi kepada dia pilihan. Wahadainahun najdain. Dua jalan. Jadi hujah begitu tidak valid. Salah sangat. Mana tahu awak kata awak ni tentu dah ahli syurga? Mana tahu? Mana tahu awak ni tentu dah ahli neraka? Mana tahu? Jadi macam mana kita nak tahu? Kita tak boleh tahu. Kita kena usahalah buat perbuatan ahli syurga. Moga-moga perbuatan kita tu jadi tanda bahawa kita sungguh akan masuk dalam syurga nanti gitu. Jadi bab ni sangat penting. Terutamanya kita tulabul ilmi, asatizah, orang yang berdepan pendakwah dengan masyarakat. Benda ini kalau boleh kita faham, ilmu kita faham, dan kita cuba susun dan juga beri penerangan kepada masyarakat ataupun orang bertanya. Masyarakat kita teranglah dengan penerangan yang mudah. Penerangan yang mudah mengikut aliran ahli sunnah lah. Nampak tak? Mengikut aliran ahli sunnah. Jangan lari daripada bahasa, boleh berubah. Bahasa ada flexibility-nya, keanjalan. Boleh kita guna bahasa yang mudah. Tapi janganlah lari daripada pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Gitu je. Nampak? Cuma lagi benda ini zaman-zaman sekarang ni lah, pemuda-pemuda, budak-budak muda, orang-orang yang intelektual, dia akan ada persoalan begini. Kalau macam itulah ketentuan kita dah ditentukan, macam mana? Apa guna kita buat baik, apa guna kita berusaha, kita letih buat ibadat pada Allah Ta'ala. Kita kena dapani pula golongan ini dengan hujah-hujah yang dapat memberi kepada mereka keyakinan. Nampak? Okay, jadi di sini dia kata wa kullun muyassarun, ay wa kullu ahadin muyassarun lima khuliqalah walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhan nak, Tuhan akan jadikan manusia itu satu sahaja, satu umat. Kalau Tuhan nak, Tuhan jadikan manusia itu satu umat, makna Islam belaka. Tuhan boleh buat. Tapi berlaku tak begitu? Tidak. Makna Tuhan tidak nak lah. Tuhan tidak nak manusia ni semuanya beriman. Tuhan nak ada di kalangan manusia, ada beriman, ada tak beriman. Jadi kita tahu tak di kita golongan mana? Jadi kita kena usahakan kita berada daripada golongan yang beriman. Dari segi Allah Ta'ala, mampu tak buat? Boleh. Boleh nak buat, tapi Tuhan tidak nak. Wasyakhsu. Okay, itu jawapan pada hujah Mu'tazilah bahagian pertama tadi lah. Jelas nampak Maka sebab itulah Nabi SAW bila ditanya tentang awala nakilu ala kitabina, maka bila Tuhan dah tetapkan segala ketentuan kita sejak azali lagi, adakah kita perlu serah kepada ketentuan kita saja? Maka jawapan Nabi SAW, i'malu. La, i'malu, tidak. Jangan kamu tawakul, serah begitu tak. La, i'malu. Hendaklah kamu beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Bahagian depan tu penting. Nabi pesan, bila Nabi cerita hakikat perkara ketentuan itu telah ditentukan oleh Allah. Nabi cerita hakikat perkara, tapi ketentuan itu sebagai i'tikad kita. Dari segi kita hamba, apa kita kena buat? Nabi kata, i'malu. Kamu hendaklah beramal. Hendaklah melakukan amalan. Kerana apa? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Amalan kamu itulah sebenarnya sebagai tanda nanti. Buatlah amalan baik, moga-moga dia jadi tanda kamu di kalangan orang yang baik. Nampak? Jadi Nabi alihkan
Pandangan sahabat daripada memikirkan apa yang kerjaan Tuhan panggil. Kita mikir kerjaan Tuhan. Tuhan tentu kita mana-mana. Tu kerjaan Tuhan. Nabi alihkan kepada kerjaan hamba. Apa yang perlu kita buat? I'malulah. Nampak? Wasyakhsu. Dan okay, yang masalah sebahagian tadi, Mu'tazilah kata, macam mana seorang tu boleh dipuji dan boleh dikeji atas perbuatan yang bukan perbuatannya. Ni jawapan dia. Wasyakhsu qad yumdahu ala ghairi fi'lihi. Katanya, seseorang itu kadang-kadang dipuji di atas selain perbuatannya. Kata tak ada pelik. Orang tu kena puji benda yang bukan dia buat. Contoh, kamadhi Zaidin bi jamalihi. Ni jelas-jelas lah. Seperti puji akan Zaid kerana cantiknya Zaid, handsomenya Zaid, comelnya Zaid. Zaid ni jamal, dia ni handsome, dia ni comel. Siapa yang buat Zaid comel tu? Hakikat comel lah. Makna betul tu comel dia, kejadian dia lengkap, pak tapang. Nampak tak? Jadi siapa yang buat gitu? Dia buat sendiri ke? Orang kata boleh juga buat sendiri. Plastik surgery, guna makan serum ni sana. Tu kita tak usah kira lah tu. Tapi kalau cantik yang semula jadi ni, orang puji tak? Orang puji, dia ni comel ni, dia gini. Sebab apa? Siapa yang buat? Perbuatan dia ke? Tak, bukan perbuatan dia. Jadi orang puji tak? Puji. Sah tak puji? Berlaku pujian walaupun pada perkara yang bukan perbuatan ni. Jadi hujah Mu'tazilah tadi tak kena lah. Nampak tak? Qad yumdahu ala ghairi fi'lihi kamadhi Zaidin bi jamalihi wa husni khuluqihi. Sekejap. Khuluqihi boleh? Boleh tak? Tak. Husni khalqihi. Tak boleh khuluqihi. Khuluq ni ialah akhlak dia. Akhlak ni benda usaha dia. Wa husni khalqihi. Gitu. Kamadhi Zaidin bi jamalihi wa husni khalqihi. Seperti memuji akan Zaid kerana cantiknya dan elok ciptaannya, elok kejadiannya. Comel kejadian Zaid ni. Nampak tak? Jadi itu bukan dia buat, tapi orang puji tak? Puji. Dah tu ada pujian yang bukan benda yang dia buat. Maka hujah Mu'tazilah ni tertolak lah. Dia kata hak tu tak, kita dah ambil kira ni kadang ni. Dia apabila berlaku hujah tersebut tidak valid pada mana-mana bahagian, maka tak valid lah. Mu'tazilah mengemukakan hujah pujian tu tak boleh puji kecuali perbuatan dia. Itu dah prinsip tu salah dah. Ada walaupun satu perkara yang mematahkan kaedah tersebut cukup dah menyatakan bahawa kaedah itu tak kena. Qauluhu wa amma burhanu wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrati. Ini bukti situlah. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada esok hari insyaAllah di Masjid Putih dan secara live insyaAllah. Sekadar itu saja untuk malam ni. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.